Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Tahniah. Selamat datang ke channel Ustaz Conan. Video ini dibawakan khas oleh Akademi YouTuber Malaysia dengan kerjasama IDIDIK Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Sebentar lagi, sesi pembelajaran bersama Ustaz Conan akan bermula. Sila bersedia. Hai anak-anak murid sekalian, apa khabar pagi ni? Aku harap awak semua sihat walafiat dan bersedia untuk belajar. Okey, terlebih dulu inilah sama-sama kita baca doa untuk dapat keberkatan pembelajaran kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, anak-anak semua, sila sediakan buku nota dan juga alat tulis. Okey, jom. Okey, jom kita belajar bersama Ustaz Conan. Okey, hari ini kita akan belajar Pendidikan Islam tahun 4, Bidan Ibadah, unit 1, iaitu Mari Bersuci. Okey, sebelum kita teruskan lagi pembelajaran kita pada hari ini, topik yang kita akan belajar adalah sama-sama kita lihat apakah objektif pembelajaran yang perlu kita gunakan pada hari ini. Okey, kita tengok. Yang pertama, harap murid dapat menerangkan pengertian najis. Dan yang kedua, dapat menjelaskan bahagian jenis najis serta cara menyucikannya. Dan yang ketiga, dapat mengaplikasikan cara-cara bersuci daripada najis mukhaffafah, mutawassitah dan mughallazah dengan betul. Okey semua, jom kita tengok apakah erti najis. Najis tu apa dia? Okey, jom kita tengok. Okey, najis ialah semua benda kotor yang menghalang daripada sah solat seperti darah dan tahi. Okey, kita tengok apakah jenis najis. Okey, jenis najis ada tiga. Okay, yang pertama, najis mukhaffafah. Yang kedua, najis mutawassitah. Dan yang ketiga, najis mughallazah. Anak-anak semua tahu apa makna ketiga-tiga jenis najis itu? Apakah jenisnya? Apakah contohnya? Okey, kita tengok satu persatu. Okey, kita tengok. Yang pertama, najis mukhaffafah. Okey, tengok gambar tu. Gambar apa dia tu? Betul, gambar bayi lelaki menangis kerana kencing. Okey, najis mukhaffafah ialah air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang tidak makan dan minum kecuali minum susu ibunya sahaja. Jadi di sini
najis daripada kanak-kanak lelaki yang berumur lebih 2 tahun ataupun kanak-kanak perempuan tidak termasuk dalam najis yang pertama ni. Okey, kita tengok najis yang kedua pula. Apa dia? Okey, najis yang kedua, najis mutawassitah. Okey, najis mutawassitah ialah najis pertengahan. Tengok contohnya gambar tu, seperti darah, najis, arak, bangkai, nanah. Okey, najis mutawassitah ialah najis selain najis mughallazah dan mukhaffafah. Contoh air kencing, tahi, darah dan lain-lain. Okey, seterusnya najis yang ketiga. Apa dia tadi? Najis yang ketiga, najis mughallazah. Okey, najis mughallazah ialah najis anjing, babi dan keturunannya serta segala perkara yang berkaitan dengan kedua-dua tu. Apa yang datang daripada kedua-dua anjing dan babi serta keturunannya. Contoh air kencing, air liur dan darah daripada anjing dan babi itu adalah najis mughallazah. Okey, bila adik-adik terkena ataupun berlaku kepada adik ketiga-tiga najis ni, adik kenalah bersihkan dan sucikan. Okey, bagaimana cara nak membersihkannya? Okey, kita tengok cara membersihkan najis. Okey, najis yang pertama, najis mukhaffafah. Okey, caranya ialah dengan renjiskan air mutlak ke tempat yang terkena najis. Okey, najis mukhaffafah, najis ringan, hanya renjiskan sahaja air ke tempat terkena najis dan lap hingga ke kering. Okey, tengok cara bersuci bagi najis mutawassitah. Okey, yang pertama, hilangkan dulu najis yang terkena pada badan, pakaian atau tempat. Dan kemudian baru basuh dengan air mutlak sehingga hilang kesannya sama ada warna, bau dan rasa. Ada dua cara. Okey, itu gambar. Okey, seterusnya najis yang ketiga, iaitu najis mughallazah, najis yang paling berat. Macam mana kita nak bersihkannya? Okey, jom. Okey, yang pertama, hilangkan najis yang terkena pada badan, pakaian atau tempat. Dan yang kedua, basuh dengan air tanah sekali sahaja. Selepas basuh dengan air tanah, kita basuh dengan air mutlak sebanyak 6 kali ataupun hingga hilang bau, warna dan rasa najis tersebut. Okey. Okey, anak semua faham cara membersihkan najis. Okey. Jadi kesimpulannya, kita perlu menjaga kebersihan dan juga kesucian di tempat, tak kira di rumah ke, di sekolah ke ataupun di tempat awam. Jadi kita kena membersihkan semua tempat dan pastikan semua bersih dan suci. Okey, dengan menjaga kebersihan dan juga kesucian diri, kita akan dapat banyak faedah. Okey, kita tengok faedahnya. Yang pertama, iman kita semakin sempurna. Dan yang kedua, sentiasa sihat dan terhindar daripada penyakit. Dan yang ketiga, berasa selesa dan segar. Mendapat pahala
Dan yang kelima, dipandang mulia. Dan yang keenam, hidup dengan tenang dan harmoni. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Anak-anak akan dapat belajar sempurna dan bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.